Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya nak borakkan dengan korang semua tentang chapter 1064, which is saya nak buat analisis ataupun review kepada chapter tersebut. Saya tahu dah 2 minggu chapter terkeluar, kenapa baru sekarang saya nak buat? Saya nak kena explain kat korang dulu kenapa review ataupun analisis ni keluar lambat, sebab saya tak berapa sihat. Saya baru je baik daripada demam. Ini pun boleh kata macam tak berapa elok lagi lah sebenarnya. Okay, so kalau dalam video kali ni korang nampak macam saya macam kepenatan ataupun macam ambil nafas macam ada sesama ke macam tu ke, saya minta maaf lah, sebab saya baru je baik daripada demam. Dan saya minta maaf kepada yang tertunggu-tunggu untuk video teori Uruj ataupun Uruji dengan juga Waveville. Dua orang tu yang saya promise nak buat teori. InsyaAllah video tu tetap akan keluar, tapi bukan masa sekarang. Okay, saya akan keluarkan juga video tu, tapi bukan masa sekarang. Okay, so kepada yang minta video tu dikeluarkan daripada ID Studio, saya minta maaf sangat-sangat. Saya betul-betul minta maaf dekat korang semua. Saya akan cuba cari masa yang sesuai dan saya akan buat video tu, sebab pada saya kalau saya nak buat video teori ataupun saya nak explain pasal karakter tu, saya perlu edit video tu. So saya nak hasil kerja saya elok. Jadi saya nakkan masa sedikit lah. Saya minta maaf dekat korang semua sebab tak boleh keluarkan video tu awal. Jadi tanpa buang masa, saya nak teruskan dengan chapter 1064. Tapi sebelum tu, dah 2 kali dah tapi dia kan. Chapter 1065 punya spoiler dah keluar. Time video ni direkod dan bila video ni publish memang dah keluar. Mungkin full summary pun dah keluar time video ni dah dipublish nanti. Alright, jadi kerja korang macam biasa, jangan komen spoiler dekat bawah lah. Tapi for the past yang sebelum ni kan, analisis yang buat sebelum ni, saya dah cakap kat korang tak payah letak spoiler semua tu, memang korang tak buat lah. So saya nak ucapkan terima kasih lah dekat korang semua. Alright, so chapter 1064, satu chapter yang pada saya interesting. Satu chapter memang 10 over 10, masih lagi selepas Wano, selepas Wano lah. Kita boleh cakap selepas Wano ni memang 10 over 10. Saya rasa saya tak ada bagi kurang. Kalau ada bagi kurang sikit pun mungkin dalam 9 macam tu. Tapi still dalam range tak bawah 9 ladies and gentlemen. Tak ada bawah 9 sampai sekarang. 1065 ni pun saya punya expectation memang high. Jujur saya cakap dengan korang, 1065 expectation saya memang high. Saya punya jangkaan memang high. Maksud high tu adalah saya harap is the 10 of the 10 lagi lah. Okay, mungkin kita akan dapat tahu tentang apa yang berlaku di penghujung chapter ini kan, which is itu saya memang nak tahu sangat lah, iaitu tentang Vegapunk dan Dragon tu kan. Alright, so cover story dekat chapter 1064 kali ni, akhirnya ladies and gentlemen, akhirnya dia kembali. He's back. Karakter favourite ramai, Admiral favourite ramai, bekas Admiral Marine Kuzan, nama sebenarnya ataupun lebih dikenali sebagai Aokiji, si Ice, telah pun kembali. Dan kita dapat tengoklah, memang dialah orang yang pergi ke Whole Cake Island, bekukan Kakao Island, colek si Puding, itu semua kerja dia. Dan macam mana saya cakap dekat korang dulu, dekat cover page saya tak ingat yang mana, tapi ada 2 orang yang datang ke Pulau Kakao. Dan satunya kita tahulah Aokiji, tapi lagi satu ni masih misteri. Tapi dalam chapter kali ni kita dapat tahulah siapa. Saya dah buat prediction dengan korang, saya cakap mungkin ianya Shiryu, mungkinnya Pizarro, mungkin Laffity, sebab kita tak nampak langsung orang-orang ni. Kita tak nampak langsung diorang. Tapi sebenarnya yang pergi dengan Aokiji ke Whole Cake Island adalah tak lain tak bukan adalah Von Auger lah, alright, Auger lah, okay. Yang sniper tu, dia lah yang pergi bersama-sama dengan si apa nama tu, Aokiji. Alright, so persoalan saya kepada korang, apa karakter-karakter yang saya tak sebut tadi buat? Kita tak tengok lagi selepas Wano karakter-karakter saya sebut ni. Pizarro, Shiryu, Laffity dan juga Sanjuan Wolf. Sanjuan Wolf tu mungkin kita boleh kecualikan lah sebab dia besar sangat kan. Okay, tapi 3 karakter yang saya sebut tadi tu. Shiryu last kita tengok dekat selepas Wano punya Act 1 telah pun habis. Kita dapat tengok yang Blackbeard jumpa Moria semua tu kan dekat Hachinosu. Dekat situ kita dapat tahu yang Shiryu telah pun ambil buah kuasa pula, Devil Fruit Absalom, dan dia telah pun bertukar menjadi Halimunan ladies and gentlemen, di mana yalah dia boleh bertukar jadi Halimunan lah, dia boleh jadi Halimunan. Okey, kuasa Absalom tu. Jadi itulah kita tengok Shiryu. Pizarro, Laffity tak ada idea. Saya tak ada idea. Maksud saya tak ada idea tu, kita tak tengok langsung dia orang. Pizarro lah, saya rasa Pizarro yang jarang lah kita tengok. Laffity pun jarang jugalah, 2 ni.
Okay. Yang lain tu dah common dah dekat dalam chapter yang lepas 1063, chapter 1064 ni, dua chapter ni kita dah dapat tengok si apa nama tu, Doc Q, si Burgess, Von Auger. Lepas tu dekat chapter yang lepas, kita lepas tu yang 1059 tu kita dapat tengok apa nama tu, Vasco Short, kita dapat tengok Carter Devon. Tak lupa juga one of the best crew dalam Blackbeard Pirate himself. Himself boleh cakap dia himself ke? Boleh lah kot himself. Stronger, ladies and gentlemen. Stronger. So kita dah tengok semua orang dah, kecuali orang-orang yang saya sebut tadi tu. So persoalan saya kepada korang, apa yang korang rasa 3 karakter ni buat? Korang boleh tinggalkan pendapat korang kat bawah. Saya ada teori saya lah personally apa yang diorang buat. Tapi untuk Pizarro saya masih lagi tak tahu apa function dia for the next chapter nanti. Kalau macam Shiryu dengan Lafiti tu dah boleh agak dah. Saya dah macam boleh lah, adalah idea mungkin apa yang Blackbeard plan untuk diorang ni. Tapi Pizarro saya memang tak ada idea langsung. Okay, Pizarro. So, kita dapat tengok dalam cover chapter macam saya cakap tadi, Aokiji dengan Von Auger daripada Blackbeard Pirate. Itu tajuknya, dan kita dapat tengok Pudin kena colek. More untuk Puding dekat pertengahan chapter nanti. Okay. So, chapter bermula dengan Blackbeard menentang Trafalgar Law. Oda tak off screen. Ramai orang kata Oda akan off screen, Oda akan off screen pertarungan ni. Tapi jawapannya adalah tak, ladies and gentlemen. Kita dapat tengok mereka berlawan, ladies and gentlemen. Kita dapat tengok Law lawan dengan Blackbeard, ladies and gentlemen. Dan kita dapat tengok lah, kita tengok kat sini, Law telah pun menggunakan power dia, dan dia telah pun gunakan Arroom dia yang bernama Amputate, iaitu serangan yang kita dah tengok dekat Wano ketika dia lawan dengan Big Mom. Tapi sebelum dia gunakan serangan Arroom tu, dia telah pun mengarahkan kru-kru dia untuk berlawan juga. Cakap pasal kru Law, chapter yang lepas ramai orang yang macam tertanya-tanya macam apa function kru Law kan. Habislah Law lawan dengan Blackbeard, kru tak function. Tapi Oda silentkan orang-orang yang cakap macam tu dalam chapter kali ni, kerana kita dapat tengok kru Law function, ladies and gentlemen. Walaupun ianya bukan dekat tahap pasukan Blackbeard Pirate, tapi mereka at least try, diorang ada effort mereka. Alright. Okay. Surprisingly korang tak adalah ejek-ejek saya pasal Law kali ni kan. Alhamdulillah lah. Korang tak ada ejek lah, like macam you know, kadang-kadang kan you guys suka bergurau apa macam habislah apa beruadam pisang lah. Tapi it's good lah korang tak macam tu kan. Mungkin korang tak tahu, yang saya minat Law, saya minat Hard Pirate. So ya, tapi tak apalah. So seterusnya kita dapat tengok yang Blackbeard telah pun menggunakan serangan dia, iaitu serangan Gura-Gura no Mi dia. Daripada, of course lah, buah tu dia ambil daripada Blackbeard pula, daripada Whitebeard, daripada Edward Newgate sendiri. Dan kita dapat tengok yang Stronger telah pun dipotong oleh Trafalgar Law, telah pun terpotong dua menggunakan serangan Amputate tadi tu, iaitu Arroom tadi. Dan kita dapat tengok yang si Doc Q telah pun keluarkan bom Apple. Bom tu bentuk macam apple dan dia telah pun baling kepada Hard Pirate. Tapi ladies and gentlemen, dekat sinilah functionnya Hard Pirate, di mana salah seorang daripada diorang, saya tak pasti Sachi ke Penguin, antara dua tu lah, sebab dua-dua ni muka dah dekat sama, Sachi dengan Penguin ni. Dia telah pun masuk ke dalam air, tapi saya rasa dua-dua masuk air. Dua-dua masuk air. Like masuk ke dalam laut lah. Masuk dalam laut kan, korang ingat masuk air tu macam you know, masuk air lah kan, orang kita kan masuk air ni ada maksud lain. So diorang masuk ke dalam laut tu dan diorang macam ambil macam hirup udara laut, hirup udara apa, air laut tu. Boom. Dia pergi hantar air laut tu terus ke bom itu, dan bom itu telah pun meletup dekat udara, ladies and gentlemen, dan menyelamatkan kru Hard Pirate lah. Alright. So ada hari tu ada orang tanya saya dekat reaction 1064, macam mana diorang boleh buat macam tu? Jawapannya adalah diorang ni membesar di North Blue. Diorang membesar kat North Blue. So bila diorang membesar kat North Blue, itulah yang diorang buat. Itu jawapan tu bukan jawapan yang teori ke daripada saya ke apa, tak. Jawapan tu ada dekat chapter 1064. Korang boleh cari sini. Diorang cakap diorang membesar dekat North Blue, dan diorang cakap jangan pandang rendah kepada diorang. So kita dah jangan pandang rendah lah kepada Hard Pirate. Walaupun macam saya cakap tadi, diorang tak boleh nak top Blackbeard and the gang, tapi at least diorang try, and diorang ada usaha. And kita dapat tengok dalam chapter kali ni diorang melawan juga. And pasukan-pasukan Blackbeard Pirate pun terasa juga dengan kehadiran diorang tu. So it's good from Hard Pirate lah. Saya kena puji Hard Pirate. Like diorang deserve to be puji macam ni. Walaupun korang dah puji beberapa chapter yang lepas, tapi beberapa minggu yang lepas lah, sebab chapter ni dah lama keluar. Okay. So kita dapat tengok yang Beppo telah pun mengarahkan Janbird untuk
menyelamatkan Trafalgar Law. Bukan menyelamatkan lah, lebih kepada protect captain mereka, iaitu Law lah, di mana kita dapat tengok Van Auger cuba untuk snipe si Law. Dia cuba nak tembak Law daripada jauh, tapi Janbert telah pun buat shield menggunakan badan dia untuk protect Law, dan Law boleh fokus pertarungan dia menentang Blackbeard, ladies and gentlemen. So it's nice lah daripada Janbert. Dan persoalannya dekat sini, Beppo. What's next for Beppo? Saya dah bincang benda ni dengan Webro dekat collab dengan dia kat channel dia. Webro lah pula tengok. Webro Beppo ada dekat-dekat dah tu kan. Beppo, ladies and gentlemen. Apa strength Beppo? Saya rasa Beppo akan tunjukkan something lah dekat kita. Beppo akan tunjukkan something. Mungkin dia akan jadi sulong. Mungkin dia ada trick yang kita tak pernah nampak sebelum ni, macam Sachi dengan Penguin. Mungkin kita tengok sama-sama nanti, alright. So kita dapat tengok yang Van Auger memang macam bengang dengan Janbert, sebab Janbert buat macam tu kan, di mana dia protect Law. Dan kita dapat tengok Law berjaya untuk tusuk Blackbeard, satu panel yang memang saya memang suka lah panel ni. Memang betul-betul kita dapat tengok yang Blackbeard ni dia punya game macam mana. Okay, nanti saya akan explain kenapa saya cakap macam tu. Maksudnya saya akan explain kat korang game Blackbeard ni, apa yang Blackbeard cuba rancang. Alright, so kita dapat tengok yang si Blackbeard telah pun terpelanting jauh selepas terkena cucuk dengan Law tu. Dan kita dapat tengok yang Van Auger telah pun menggunakan power Devil Fruit dia dan telah pun teleportkan Blackbeard kembali balik ke arena tempat pertarungan tu lah, zone lawan tu lah. Maksudnya dah tak terpelanting jauh dah lah. By the way, saya lupa nak cerita kat korang semua. Pada awal tadi kita dapat tengok yang Blackbeard cakap yang dia tidak pernah tengok kuasa Law macam ni. Dan adakah ini disebabkan awakening? Dan yes, itu adalah awakening lah. Kita tahu yang dia telah pun awakenkan dia punya Devil Fruit dekat Wano ketika lawan dengan salah seorang daripada bekas Yonko, iaitu Charlotte Lillian aka Big Mom. So kita dah dapat tengok lah, bila dia dah teleport tu, si Auger dia tanya dekat Blackbeard, dekat Commodore dia, Commodore, kita patut patah balik ke? Kita dah lah masuk rush ni, tak ada plan kan, main redah, main serbu je kan. Betul, Blackbeard kata, nah, kita teruskan je, kita dah sampai sini, kita teruskan je. So bila dah macam tu, kita dapat tengok lah dia bertentangan mata dengan Trafalgar Law. Dan selepas itu kita dapat tengok yang pasukan Hard Pirate daripada bawah laut tadi tu bersama-sama dengan kapal selam iaitu Polatang menyerang rakit Blackbeard, iaitu kapal Lanun Blackbeard lah. Kita dapat tengok yang diorang tengah agak struggle jugalah sebab pasukan Hard Pirate serang daripada bawah laut. Dan cut kepada kapal Blackbeard. Dalam kapal Blackbeard ada penjara. Alright, ada penjara dan kita dapat tengok lah dalam penjara tu ada siapa? Tak lain tak bukan Charlotte Pudding. Pudding, macam mana saya bagi tahu dekat korang tadi, telah pun dicolek oleh Aokiji dan juga Auger daripada Whole Cake Island. Dan surprisingly, dia ada dekat sini dan dia ada dekat dalam chapter ni. Kalau korang tengok reaction saya bila saya tengok Pudding ada dekat sini, saya ada mencarut sikit. So sebab terkejut, sebab ini kali pertama macam, bukan kali pertama lah, ada lah, tapi dah lama tak ada macam ni. Which is cover story tu ada kaitan dengan jalan cerita yang sekarang ni. Macam ada kaitan dengan chapter tu sendirilah, bukan jalan cerita. Cover story memang ada kaitan dengan jalan cerita. Maksud saya, cover story tu ada kaitan dengan cerita dalam chapter kali ni. Maksudnya ada Pudding tu lah. Macam tu. So kita dapat tengok lah Pudding dia tenang. Dia dapat tengok kita dapat tengok muka dia tenang semua. Dan dia punya third eye semua tu adalah terbuka semua, kita dapat tengok. Tapi dekat sini lah persoalannya. Ada orang kata dia dah awaken dia punya ability tu, which is nak baca poneglyph tu. Jawapan saya cakap dia belum lagi awaken. Sebab kita dah pernah tengok dulu benda macam ni, which is dia dah buka mata ni. Of course lah kita tahu dia macam ni sebab dia daripada Three Eye Tribe, which is dia daripada kaum yang ada 3 mata ni kan, kat dalam One Piece. Dan siapa yang akan buat dia awaken? Ataupun lebih senang, macam mana dia nak awaken dia punya ability? Jawapan dia senang, ada satu je. Jawapan dia yang saya boleh fikir logik, satu yang saya boleh cerita dengan korang kat dalam video kali ni. Lafiti, ladies and gentlemen. Kenapa saya cakap Lafiti? Lafiti ada kuasa hipnosis. Dia boleh hipnosis si Charlotte Pudding ni. Hipnosis ni kalau korang nak tahulah, maksudnya macam kalau korang tak familiar dengan konsep hipnosis ni senang, dia sama macam mind control, which is dia boleh control orang tu, dia boleh control perbuatan orang tu.
saya akan cuba buat video tentang Lafiti ni and power dia, sebab saya rasa power dia ni akan ada impact untuk the next cerita ni, and trust me memang akan ada impact, which is kuasa hipnosis dia. Dan apa kuasa Devil Fruit Lafiti, ladies and gentlemen, saya rasa belum kita tahu lagi. So Lafiti ni pun sebenarnya interesting untuk borak. So kalau ada masa saya akan borak pasal Lafiti ni lah. Ataupun korang nak tak saya buat live, like macam konsep Wibro dengan Life of Pim, buat live. Dekat live tu lah saya boleh cerita dengan korang tentang Lafiti, apa pendapat saya, apa tentang Lafiti ke, Blackbeard Pirate ke, ataupun ada soalan yang korang nak tanya, korang boleh tanya kat situ. Kalau korang rasa saya patut buat live, korang komen kat bawah, korang cakap patut ke saya buat live. Like korang setuju tak kalau saya nak buat live, and kalau kalau korang setuju, hari apa yang korang nak. Sebab kalau saya ikut hari saya, nanti ada yang tak boleh join. Saya nak semua orang join lah kalau boleh, alright. Okay, so itu tugas korang lah. Banyak tugas korang kena komen pasal tadi kan, pasal apa Blackbeard, apa tadi saya tak ingat. Saya suruh korang komen, pasal Pizarro semua tu kan. Itu first, lepas tu korang komen lah, nak live ke, boleh tak. Kan boleh tak lah, korang nak tak saya buat live. Macam tu, okay. Sebab pada saya, kalau saya buat live lagi senang tau saya bercerita dengan korang kan. Sebab ya, korang tahu kan, senang nak buat live. Korang boleh terus tanya dekat situ on the spot, and saya just, okay, saya nampak soalan, tapi okay, saya nampak, okay, Bro Adam, contoh Bro Adam, apa pendapat awak tentang Lafiti? Macam saya cerita lah, Lafiti ni macam ni. Mungkin saya boleh buat konsep macam Pim dengan Wibro sendiri, which is bawa orang-orang YouTuber lain masuk sekali dalam live. Mungkin saya boleh ajak Wibro ke, mungkin saya boleh ajak Pak Izzy Studio, saya ajak Life of Pim, mungkin saya boleh ajak dia orang. So kalau korang nak, korang boleh komen kat bawah. Tapi saya akan buat live, tapi saya nak tanya dulu, korang nak tak saya buat live? Okay, so kita kembali balik ke sini. Puding dia telah pun cakap yang kalau Mama masih lagi ada, dia akan pastikan korang kena balik dengan apa yang korang cakap. Which is sebelum ni dia macam kutuk-kutuk Big Mom lah. Orang-orang Blackbeard tu just macam kuncu-kuncu biasa lah, dia kutuk Big Mom. Tapi Big Mom si Puding cakap, kalau Mama masih hidup, macam so Big Mom dah mati ke macam mana? So confirm ke Big Mom mati? So kita kena tengok lah. Dia punya nak tahu confirmation sebenarnya senang. Kalau ikut dalam based on dunia One Piece bukannya based on yang kita baca. Tengok Weaver Card dia. Kalau Weaver Card Big Mom dah terpadam, dia tak ada dah lah. Dia dah matilah. Itu je senang. Mungkin si Puding dia tengok benda tu, mungkin sebelum Aokiji colek dia. Mungkin kita tak tahu. Okay. Tapi saya rasa boleh buat masa ni cakaplah Big Mom dah tak ada. Sebab Puding sendiri yang cakap kalau Mama masih lagi ada, dia akan tu. So Mama memang tak ada lah. Dan dekat sini dia orang acknowledge yang Law adalah salah seorang orang yang bunuh Big Mom. Alright. So dia orang tahu, acknowledge lah apa yang berlaku dekat Wano, which is Law dengan Kid team up lawan dengan Big Mom. Sebenarnya saya cakap dengan korang saya interesting jugalah nak buat video like fight dekat Wano. Saya nak cerita balik apa yang berlaku semua kan dekat Wano kan. Sebab best tau. Like serious, sebenarnya best. Law dengan Kid lawan dengan Big Mom is one of the best fight. Dan kalau boleh Zoro lawan King, Sanji lawan Queen, Black Maria lawan dengan Robin, semua tu lah saya nak cerita balik kalau boleh lah. Okay, nanti kalau ada masa lah. Saya banyak plan. Okay, saya jujur cakap dengan korang, saya ada banyak plan untuk channel ni. Nak cerita dengan korang semua tentang recap, apa benda semua, teori semua. Tapi masa saya tak mengizinkan lah. Jujur saya cakap, masa saya tak mengizinkan. Dan basically masa lah sebenarnya, ladies and gentlemen. Masa, alright. So saya minta maaf lah sebab tak boleh bagi korang konten yang macam dulu. Okay, sebab kalau korang perasan, konten dekat channel ni like reaction, collab dengan Wibro, analisis. Lepas tu repeat benda yang sama. Repeat benda yang tu je. Paling-paling pun ada vlog sikit. Okay. So saya minta maaf dekat korang semua. Sekali lagi saya nak ucap minta maaf sangat-sangat. Okay, minta maaf. Okay, settle part tu. Kita dapat tengok Law telah pun clash dengan Big Mom. Tengok, Law telah pun clash dengan Blackbeard, ladies and gentlemen. Dan kita dapat tengok yang Blackbeard dah mula gunakan Black Vortex. Dekat sini lah saya nak cerita dengan korang tadi. Kalau game Blackbeard, kalau korang perasan selama ni Blackbeard dia lawan dengan Ace, lawan dengan Whitebeard, lawan dengan okay lah, dua tu je lah. Senang nak bagi korang faham kan. Ace, Blackbeard. Kita dapat tengok yang awal-awal Blackbeard ni dia memang kena dulu. Okey lah, lawan dengan Luffy dekat Apple Down, lawan dengan Magellan semua tu kan. Dia memang dia kena dulu.
Tapi at the endnya nanti dia yang menang, ladies and gentlemen. Dan dia telah pun keluarkan Black Vortex ni. So Law pun kita dapat tengok dah berpeluh kat situ. What's next? Kita kena tunggu next chapter lah. Okay, saya harap Law okay je. Walaupun saya pasti Law akan kalah. Jujur, saya pasti Law akan kalah. Tapi saya tak harap. Saya harap yang Law tak mati. Saya harap Law tak mati. Okay, alright. So kita dapat lagi satu panel, which is panel ni sebenarnya underrated panel dalam chapter kali ni, which is Sakazuki make his return ke dalam chapter One Piece, di mana dia dapat khabar Blackbeard tengah lawan dengan Trafalgar Law, Marshal Litich versus Trafalgar D Waterlaw dekat Winner Island. Alright, bukannya kat Spinax, bukannya kat mana, tapi dekat Winner Island, satu pulau yang baru lah. Dan Akainu cakap dia kena duduk lagi ke kat sini. Dia kata macam tu kan. Jadi Fleet Admiral ni memang menyusahkan, leceh. Itu yang dikatakan oleh Admiral Sakazuki sendiri, which is Akainu lah. Akainu nak turun tangan, ladies and gentlemen. Kalau dia bukan Fleet Admiral, dia dah turun tangan dah. So pada saya ini merupakan underrated panel lah. Akainu nak gerak tau, dia nak pergi lawan sekali, tapi dia tak boleh sebab dia Fleet Admiral. Alright, so kita kembali balik ke Egghead Island. Last chapter kita dapat tengok dekat Egghead Island, last Kuma ataupun Pacifista yang besar tu, yang polis Pacifista yang baru tu, yang design based on Kuma tu, telah pun tembak diorang menggunakan laser. Tapi kita dapat tengok lah yang diorang selamat kerana Bonnie telah pun tukarkan umur mereka. Bonnie telah pun tukarkan umur mereka dan Luffy dah jadi tua, ladies and gentlemen. Luffy dah jadi tua. Kita boleh tengok Luffy jadi tua kat situ. Luffy berumur 70 tahun. Oda ada bracket kan kat situ. Bracket tu pun sebenarnya ada satu macam benda fishy jugalah. Kenapa Oda kena buat macam tu kan? Nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok collab saya dengan Webro. Alright, so saya rasa yang pasal Kuma ni saya tak nak cerita banyak sangat lah. Sebab saya dah ceritakan benda tu dekat collab dengan Webro. Dekat channel ni juga korang boleh check nanti about Kuma, backstory Kuma, Kuma ni siapa. Basically benda yang kita dah tahu. Cuba yang kita tak tahu adalah Kuma telah pun diusir oleh penduduk-penduduk negara dia sendiri. Dan dia telah pun dipaksa menjadi landun. So sekarang ni saya rasa dia dia tak sukakan kerajaan. Kita tahu benda tu. Dan kenapa dia sanggup jadi tikus makmal semua tu, kenapa dia sanggup eksperimenkan badan dia semua ni, ada kaitan dengan Revo, ada kaitan dengan Revolutionary Army mungkin. Okay. So korang boleh tengok benda tu dekat collab saya dengan Webro. Dekat situ kita orang dah cerita pasal teori sikit lah. Banyak jugalah yang kita orang dah cerita kat situ, prediction kita orang semua kan. So kita pergi pula ke kumpulan Thousand Sunny, di mana diorang telah pun diorang telah pun pergi ke lab sebenar Vegapunk dan diorang telah pun turun, tapi Zoro dengan Brook tak turun, ladies and gentlemen. Dekat sini saya nak highlight sikit. Zoro tak turun daripada kapal. Dia nak jaga kapal sebab dia kata dia tak percayakan Vegapunk yang perempuan tu, iaitu Vegapunk 02 yang bernama Lilith. Kalau saya salah, korang boleh betulkan lah kat bawah, alright, nama dia tu kan. So last time Zoro jaga kapal, korang tahu tak apa jadi? Last time Zoro jaga kapal, Kaku yang datang dekat Water 7. Last kali dia jaga kapal, dia berjumpa dengan Kaku. Interestingnya sekarang ni Kaku tengah on the way pergi ke Egghead. Adakah reunion? Sama-sama kita nantikan. Alright guys, so kita dapat tengok yang pasukan Mugiwara telah pun tukar baju, di mana geng-geng Thousand Sunny iaitu Sanji, Usopp, Franky, Robin dengan Nami telah pun tukar baju semua. Nami dengan Robin punya baju memang terbaik. Franky is like amazing, Usopp really good, Sanji gangster, Aloha t-shirt tu kan. Kalau korang nak tengok Webro cerita pasal tu, korang boleh pergi dekat collab saya lah. Webro ada macam kutuk Sanji sikit lah, nombor 4 kan pakai macam tu. Alright, so kita dapat pergi ke panel yang terakhir, which is satu panel yang mengejutkan semua orang, termasuk saya. Semua orang terkejut dengan panel ni sebab tak ramai orang buat teori lagi pasal benda ni, iaitu Dragon berkenal tak sedap lah ayat tu. Dragon kenal Dr. Vegapunk macam kawan lama, ladies and gentlemen. Maaf, macam saya beritahu korang tadi, Dragon kenal Vegapunk. Dia telah pun call Vegapunk. Saya tak pasti sama ada Vegapunk yang call ke Dragon yang call, tapi daripada percakapan ni Vegapunk lah, macam nampak Vegapunk lah yang call Dragon. Di mana Vegapunk bagi tahu dekat Dragon,
jadi genius ni menyusahkan sebab dia boleh nampak kematian dia. Dan dia kata kematian dia dah dekat. Dia kata macam tu. Dan ini ironi lah sebab dekat chapter-chapter yang lepas kita dapat tahu yang CP0 telah pun on the way datang ke Egghead untuk bunuh Dr. Vegapunk. Dan si Dragon cakap dekat Vegapunk, kenapa kau kena cakap benda-benda macam ni? Janganlah main-main dengan benda macam ni kan. Lepas tu Dr. Vegapunk cakap, I need to tell you about this Dragon. Tak biasa Dragon, Dragon. Lepas tu tamat. 1065 akan keluar pada minggu ini. So, apa kaitan Dr. Vegapunk dengan Dragon? Apa kaitan Dr. Vegapunk dengan Dragon? Apa kaitannya kan? Dan apa yang saya boleh bagi tahu kat korang adalah saya rasa yang Dr. Vegapunk salah seorang daripada orang kuat Revolutionary Army, tapi dia sengaja sembunyikan benda tu ataupun dia ally dengan Dragon sebab dia dapat rasakan yang government sebenarnya dah tak betul. Macam tu, alright? Macam dah korup macam tu lah sebenarnya. Memang dah korup pun lah government dekat dunia One Piece tu. Tapi saya punya hati berat rasa yang ini semua plan Dragon. Dr. Vegapunk tu memang kenal dengan Dragon dah lama, and ini semua plan Dragon dengan Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk masuk ke dalam world government. Dia, kalau korang perasan, government tu hampir semua benda Vegapunk yang cipta. So mungkin cerita-cerita yang Vegapunk tu sendiri nanti pada suatu hari akan lawan balik world government. Macam mana maksud saya? Contohnya macam Pacifista. Pacifista yang telah pun digunakan tu kan robot. Kalau Dr. Vegapunk boleh tukar robot tu, which is Marine, dia gunakan benda tu untuk lawan dengan Marine. Benda tu Marine gunakan untuk lawan Lanun. Lawan dengan Kaizoko, iaitu pirate. Tapi macam mana kalau Dr. Vegapunk boleh buat robot tu dia telah pun bertukar lawan Marine. Konsep ni sama macam game apa nama tu, Detroit Become Human. Kalau korang pernah main game Detroit ni lah, dia basically like macam benda-benda robot ni lah, scientific robot ni lah. Okay, saya kalau nak explain lebih kat sini pun dah berapa minit dah. Video ni pun saya rasa time ni sekarang ni pun dah 50 minit ke ni agaknya. Saya tak tengok berapa minit ni, tapi saya rasa dah panjang ni sebab saya banyak bebel tadi kan awal-awal. Alright guys, so saya rasa itu saja daripada saya untuk analisis chapter 1064 ni. Secara jujur banyak lagi saya nak cerita dengan korang teori-teori pasal 1064 ni, tapi saya tak nak buat video ni panjang-panjang sebab saya tahu kalau video ni panjang-panjang tak ramai orang akan habiskan tengok. Mungkin korang akan tengok awal-awal tu, lepas tu korang skip sampai habis. Sampai sini dah. Sampai sini. Korang skip kan tadi kan? Okay, tapi tak apalah. Asalkan korang datang, tengok video saya, support saya dah ucapkan terima kasih sangat-sangat. Alright guys, so itu saja daripada saya untuk analisis ataupun review untuk chapter 1064. Macam mana, apa pendapat korang tentang chapter kali ni? Korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah pasal chapter 1064 ni, korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat bawah. Jangan lupa untuk komen, patut ke saya buat live? Konsep live tu patut ke ada dekat ID Studio ni? Tapi jujur saya cakap saya akan buat lah. Okay, saya akan buat, tapi saya nak kena tengok reaksi pada korang semua dulu. Okay, bila yang korang nak, korang rasa apa konsep yang patut saya buat, semua tu korang boleh tinggalkan idea korang kat bawah. Okay, so kita jumpa lagi dalam the next video, iaitu reaction 1065. InsyaAllah akan keluar hari Jumaat pukul 3 macam tu lah. Okay, 3 petang macam tu. Kalau kata korang kerja ke apa ke, balik kerja malam tu insyaAllah dah ada lah. Okay, alright, so kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum, terima kasih support ID Studio. Terima kasih, Assalamualaikum, bye bye.